الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia, alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa yang kita lafazkan akan diterima di sisi Allah Subhanahu. Bagi dekat ma'had yang saya pakai ni yang paling elok, tara yang paling elok pun aircon tak ada. Tu tara paling elok. Laju sikit dia bergegar. Jadi tu kena jagalah orang tahu. Hari ni pula sibuk no. Daripada subuh kemudian menerima kehadiran pelajar dah lapor diri dah hari ni. Kan? Jadi apa ni saya kena dah. Sebab kita pengetua sekolah, jadi kok mana pun nak kena ada lah. Kena ada lah. Dulu tak apa, dulu boleh hilang-hilang tak apa, orang tak cari kita. Lah ni sikit orang telefon, sikit telefon. Jadi macam tu lah. Jadi lewat sikit lah tolak tadi, tapi lewat pun gagah juga, alhamdulillah boleh sampai. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Fathul Mubin, syarah kepada hadis 40, dan kita dah sampai dah kepada hadis yang ke-9 berkenaan dengan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka kita jauhkan. Tuan-tuan, kita dah terang pada pertemuan lepas benda yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana adanya kemudaratan dan juga keburukan. Manakala perintah ataupun apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai faedah padanya. Tuan-tuan, yang tu kita dah terang dah secara panjang lebar. Kemudian Nabi SAW dia sebut, wa ma amartukum bih, dan apa-apa yang aku perintah kepada kamu, faf'alu minhu, buat apa yang aku kata, mastata'tum,
mengikut qadar kemampuan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, maknanya seboleh-boleh kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kalaulah kita tak mampu nak melakukannya, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa, maka kata Imam Ibn Hajar, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu pertama. Dan tuan, yang kedua, apabila kita berada dalam keadaan darurah, maknanya darurat sungguh, sehingga terpaksa kita melanggar apa yang telah diperintahkan. Dan tuan, kerana darurah, maka dia tidak mendatangkan dosa apa yang kita buat tersebut. Maka macam tu kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini kita pergi kepada matan yang terakhir daripada hadis yang ke-9 ni. Kata Nabi SAW, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, adapun dimusnahkan orang-orang yang sebelum kamu, kata Rasulullah. Dan tuan, maknanya sebelum daripada kita ni adalah umat yang terakhir. Dan tuan, sebelum tu ada banyak lagi umat-umat yang telah pun mendahului umat ini. Maka kata Nabi SAW, adapun umat yang sebelum kamu ada dah yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, seumpama dengan kaum Ad, seumpama dengan kaum Thamud, seumpama dengan Banu Israel. Dan tuan, ni semuanya adalah kaum-kaum yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, pasal apa mereka itu dimusnahkan oleh Allah, diberikan kecelakaan kepada mereka? Kata Nabi SAW, kasratu masailihim, kerana mereka itu banyak tanya dengan utusan-utusan Allah. Mereka memberikan alasan-alasan agar mereka tidak melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, tu penyebab kenapa umat sebelum ni banyak dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah, kerana banyaknya pertanyaan mereka terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Banyaknya pertikaian mereka. Mereka bertanya dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Dan tuan, seumpama dengan Banu Israel. Banu Israel ni adalah satu kaum yang mana banyak alasan mereka tak mau taat dengan Allah. Kerana tu, tuan-tuan, pasal apa Nabi SAW masa Allah Ta'ala berikan syariat sembahyang kepada Rasulullah yang asalnya adalah 50 waktu, tuan, Nabi Rasulullah SAW dia turun berjumpa dengan Nabi Allah Musa AS. Dan tuan, Nabi kita berbincang dengan Nabi Musa AS. Kenapa tak bincang dengan Nabi Isa? Kenapa tak bincang dengan Nabi Allah Ibrahim AS? Pasal apa tak bincang dengan Nabi Allah Adam AS? Dan tuan, Nabi Adam ni dia adalah abuna, dia adalah ayah kepada sekalian manusia. Dan pasal apa tak bincang dengan Nabi Allah Adam, tapi bincang dengan Nabi Musa alaihissalam? Dan tuan, Nabi Musa ni dia berhadapan dengan satu kaum yang mana kaum ni adalah kaum yang suka bertanya dengan Nabi Musa alaihissalam. Mereka adalah kaum yang selalu
Apa ni menyatakan keuzuran mereka sebab mereka tak mau taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan Allah Taala sebut kisah Banu Israel antaranya. Mereka kata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Dan ingatlah ketika mana kamu kata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, kami tak akan beriman kepada kamu selagi mana kami tak tengok Allah di hadapan mata kami sendiri." Tuan, pening pala no? Bila mana satu orang dia nak tengok ketui Allah Subhanahu wa taala di hadapan dia. Tuan, kemudian Banu Israel bila mana dia susah, dia berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, suruh berdoa dengan Allah. Bila mana Nabi Musa berdoa dengan Allah, mereka diselamatkan daripada ujian Allah. Tuan-tuan, kemudian itu mereka akan kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa, tuan-tuan? Kaum Bani Israel ni kaum yang banyak tanya, kemudian banyak alasan mereka tak mau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu apa berlaku kepada Banu Israel? Kaum ini telah pun diperhinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah akhir masa nanti, sehinggalah pada hari kiamat nanti mereka diperhinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi SAW, banyaknya umat sebelum kamu itu dimusnahkan oleh Allah kerana apa? Kasratu masailihim. Mereka banyak bertanya, mereka banyak mempertikai apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebagai seorang hamba, kita ni hamba, tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut antara kenapa manusia dijadikan oleh Allah supaya dia menjadi hamba kepada Allah. Allah Ta'ala kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan juga manusia, kerja dia cuma satu sahaja, iaitulah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, makna menjadi hamba bukan bermakna 24 jam dia mesti kena merati, bukan dia. Tuan-tuan, menjadi hamba Allah bukan 24 jam dia kena berada di tikar sembahyang, tidak. Tapi yang kata hamba ni, setiap masa dia kena taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, contoh, dia seorang peniaga, maka dia adalah peniaga yang taat dengan Allah. Tuan-tuan, sebagai contoh, dia seorang ayah. Tuan-tuan, dia seorang ayah yang taat dengan Allah. Dia seorang isteri yang taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni yang dimaksudkan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi hamba pada dia. Tuan-tuan, bila kata kita ni hamba, apapun juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada kita, maka kerja kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan juga kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu banyak benda-benda pelik yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kerana nak tapih. Tuan-tuan, kita ni ditapih oleh Allah Ta'ala. No? Kerana itu dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikan kematian dan kehidupan, tujuannya untuk menguji kamu
siapa dia yang paling baik amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kita ditapih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah dalam keadaan hanya kita berkata saya beriman dengan Allah. Tidak. Anda kerana tu benda ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut. Allah Taala kata apa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka Allah akan tinggalkan mereka, Allah biarkan mereka dalam keadaan mereka berkata amanna, kami dah beriman dengan Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah. Tuan-tuan, maka kita ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian ni semenjak daripada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada lagi. Tuan-tuan tengok Nabi Allah Nuh alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membina sebuah bahtera. Tuan-tuan, bahtera tu pula buat dekat mana? Di tengah-tengah padang pasir. Tuan-tuan, tengah-tengah padang pasir ni, kalau buat bahtera macam mana nak jalan? Tu kita punya persoalan kita. Tuan-tuan, kalau nak buat bahtera di tengah-tengah padang pasir, apa ni, laut tak ada, sungai tak ada, tasik tak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintah supaya apa? Buat juga bahtera di tengah-tengah padang pasir. Tuan-tuan, umat Nabi Allah Nuh AS yang diperintahkan untuk buat bahtera ni, mereka digelar Majnun. Mereka adalah orang-orang gila. Tuan-tuan, sebab tu kalaulah kita meletakkan apa yang kita fikirkan pada fikiran kita, tuan-tuan, maka dia tak sampai kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni kalau dengan akal semata-mata. Sebab itu, tuan-tuan, kita dengan orang kafir ada perbezaan pada buat kerja kita. Tuan-tuan, kalau orang kafir lah, orang yang tak beriman dengan Allah, mereka hanya menggunakan akal semata-mata. Macam mana nak maju, macam mana nak bagi selesai masalah. Tuan-tuan, mereka hanya setakat pada akal semata-mata. Tuan-tuan, tapi tidak bagi orang yang beriman dengan Allah. Orang yang beriman dengan Allah, dia fikir macam mana nak keluar daripada masalah. Tetapi di sana dia letakkan, kalau Allah tak mengizinkannya, maka perkara tersebut tak akan menjadi. Sebab itu pada zaman Nabi Allah Nuh AS, bila Allah perintah buatlah bahtera wahai Nuh, tuan-tuan, Allah Ta'ala tak habaq lagi. Yang Allah nak turunkan hujan selebat-lebatnya, Allah tak habaq lagi. Allah Ta'ala kata buatlah bahtera wahai Nuh. Tuan-tuan, maka buatlah bahtera di tengah-tengah padang pasir. Tuan-tuan, sehingga kan mereka digelar Majnun. Kamu semua ni gila, kata orang yang tengok Nabi Allah Nuh AS buat bahtera ni. Mereka kata apa? Antumul Majnun. Kamu semua ni adalah orang gila. Tuan-tuan, bila siap sahaja bahtera tersebut, akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Allah rakamkan kisah Nabi Allah Nuh ni dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, aku turunkan ayat daripada langit dan aku keluarkan air daripada perut bumi. Tuan-tuan, akhirnya pada masa tu, di tempat Nabi Allah Nuh AS bah besar, berlakunya banjir besar, sehinggalah orang yang berlindung di tempat tinggi sekalipun, atas bukit, atas gunung, tak selamat pada hari itu. Tuan-tuan, maka mereka hancur, mereka musnah. Pasal apa? Kasratu masailihim. Mereka tu banyak tanya, kemudian mereka tu hanya nak ikut logik akal mereka saja. Akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, mereka selalu menyalahi nabi-nabi mereka. Mereka selalu menyalahi nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyalahi dia siapa dia? Pak menekan dia sendiri. Tuan, kita tak tahulah masjid ni pagi tadi baca surah apa kan. Tapi pak menekan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Lahab ni, setiap kali manusia baca tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, celakalah kata Allah. Dan tuan, diperhinakan oleh Allah sampailah pada hari kiamat esok. Diperhinakan oleh Allah. Pasal apa? Menyelisihi para nabi yang diutuskan oleh Allah. Dan tuan, jaga-jaga no. Nanti pada hari akhirat Allah Ta'ala akan tanya dengan kita. Benda ni ada dalam Al-Quran. Dan tuan, Allah Ta'ala kata apa? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatih, kata Allah. Macam mana kata Allah? Nanti kita akan ditanya oleh Allah. Nak jawab lagu mana? Allah Ta'ala tanya, manusia, macam mana kamu boleh kufur ni? Tutla alaikum, ayat-ayat Allah telah pun dibaca ke atas kamu. Dan tuan, bila masa ayat ni dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bila mana Allah mengutuskan nabi-nabi dan juga para rasul yang menjadi panduan kepada kita, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan tuan, Allah Ta'ala tak zalim dengan manusia, Masya Allah. Sebab itu kita ni Quran dah habaq dah, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Bahkan tuan-tuan, orang yang melakukan benda yang disuruh oleh Allah, dia akan diberikan kebaikan oleh Allah. Darjat mereka selalu akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala habaq. Dan tuan, ayat ni kita biasa baca kerana nak murah rezeki saja. Tapi kita tak nampak apa dia suruhan daripada ayat tersebut. Dan tuan, apa ayat ni semua orang duk amal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat ni kalau baca, dan kita baca, dia baca lagi elok daripada kita. Lagi elok baca daripada kita. Dan tuan, dalam ayat ni ada syarat dan jawab syarat. Allah tak mungkir janji kepada manusia. Dan tuan, sebab itu kalau kita beramal, kalau kita beramal, kata ulama, jangan fikir pahala dan ganjaran daripada Allah. Jangan fikir. Dan tuan, pasal apa tak usah fikir ganjaran ni? Pasal apa tak usah fikir berkenaan dengan pahala bila kita buat amal ni? Kerana Allah tidak pernah memungkiri janji dia. Tak pernah. Dan tuan, kalau Allah Ta'ala kata dia beri pahala, dia beri. Nak tak nak, kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang Allah Ta'ala beri ni baru satu, 99 disimpan oleh Allah pada hari akhirat besok. Kerana tu dalam surah Sajadah Allah Ta'ala kata apa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun, kata Allah. Tak ada seorang pun yang tahu apa dia balasan ganjaran yang Allah simpan terhadap kebaikan yang dibuat oleh manusia. Tuan-tuan, kita ambil satu. Ni yang Tuhan simpan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala simpan. Ni contoh. Contoh kita doa dengan Allah Ta'ala. Kan? Ni ramai orang dia mengadu dengan kita. Ramai kan? Ustaz, saya doa ni tak tahulah Tuhan tak mau makbulkan lagi kot. Tuan-tuan, mana ada doa kita tak makbul? Semua doa kita dikabulkan oleh Allah. Allah Ta'ala kata, ujibu da'watad da'i idza da'an.
Manusia, benda yang kamu minta, yang kamu doakan, ujibu da'watah, semuanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku, maka nescaya aku akan mustajabkan doa yang kamu minta daripada aku, kata Allah. Tuan-tuan, maknanya doa kita tak ada yang tertolak. Habis tu saat dia tak beri pun, dan tahu bukan tak beri, kita tak perasan. Pasal apa? Kerana kita minta, kita nak Tuhan beri apa yang kita minta, tapi kita tak sedar benda yang kita minta tu benda tak baik, lalu ditukar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan benda baik kepada hamba yang berdoa kepada Allah. Tuan-tuan mungkin doa, ya Allah, berikanlah aku bini seorang lagi, contoh. Saya pun berani cakap begini pasal orang perempuan duduk kat rumah. Itu kalau dia ada ni tak berani nak buat contohnya tu. Tuan-tuan, contohlah macam tu. Ya Allah, bagilah seorang lagi. Tuan-tuan, lama kita doa, kata tak mustajab ustaz. Dia kata kalau ustaz doa mungkin mustajab lah. Tiba-tiba ustaz ni doa boleh kat dia. Bukan boleh kat kawan tu, boleh kat dia. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak perasan, kita minta A diberikan B oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala memakbulkan doa seseorang. Tuan-tuan, doa yang dipinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan beri mengikut apa yang Allah Ta'ala tengok baik untuk kita. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kata Allah, benda yang kamu suka, yang kamu sayang tak baik untuk kamu. Tuan-tuan, Qarun mati kufur dengan Allah kerana minta kaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun sebelum dia kaya, dia sujud dengan Allah. Qarun sebelum kaya, dia berkawan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Tapi bila diberikan harta oleh Allah, bila diberikan kekayaan, akhirnya dia kata apa? Orang peringatkan kepada Qarun, hei Qarun, keluarkan sedikit harta zakat untuk diberikan kepada yang berhak. Dan ingatlah kekayaan kamu kerana doa Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuan-tuan, apa jawab Qarun? Qarun kata, ni harta aku, pasal pun nak beri ke orang. Tuan-tuan nampak tak? Ini perkataan kufur dengan Allah. Beza dah daripada dia miskin dulu ni. Tuan-tuan, kemudian dia kata apa? Yang ni bukan kerana doa Nabi Musa, tetapi ini adalah kerana kepandaian aku dalam mengolah emas. Tuan-tuan, dia dah tak nampak lagi dah doa Nabi Musa. Dia dah lupa dah. Sebelum ni dia pernah mengadu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuan-tuan, ke mana Qarun? Qarun ni dalam lipatan sejarah, dia mati sekali dengan harta dia, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia nak tanggung buat selama-lamanya dekat akhirat besok. Dia nak tanggung buat selama-lamanya di akhirat besok. Maka kufur dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala dia kabulkan permintaan kita. Tuan-tuan, maka tadi kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala dia simpan dia punya balasan dia lagi 99 di akhirat. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, nanti pada hari akhirat, orang yang doanya tak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba pada hari akhirat ni, dia tengok amalan dia berganda-ganda datang kepada dia, sehinggalah menyebabkan dia masuk ke dalam syurga Allah. Tuan-tuan, lalu dia tanya, ya Allah, mana apa ni pahala yang besar-besar ni? Daripada mana aku dapat ni? Aku tak pernah buat pun amalan besar macam ni, tapi ganjaran aku besar macam ni, ya Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Ini adalah doa-doa kamu dulu atas dunia yang aku tak beri,
yang aku simpan untuk kamu pada hari ini. Tuan-tuan, orang yang berdoa atas dunia dulu, yang doa dia tak makbul ni, dia kata apa dengan Allah? Ya Allah, kalau aku tahulah besar macam ni lah kelebihan doa orang yang tak dimakbulkan oleh Allah, aku akan minta dengan engkau satu doa, ya Allah. Ya Allah, jangan engkau mustajabkan semua doa-doa aku. Lah ni kita tak nampak lagi. Lah ni kita masih lagi nampak apa yang berada di hadapan mata kita. Tapi esok-esok bila mana dah nampak, dah dengar dah, dalam surah Sajadah Allah Ta'ala kata, Rabbana, wahai Tuhan kami, pada hari ni kami dah dapat tengok dah, wasami'na, dan pada hari ni kami dah dengar dah. Tuan-tuan, ni orang yang dah sampai pada hari akhirat. Hari ni ya Allah kami dah tengok dah, hari ni kami dah dengar dah. Tuan-tuan, dia tengok dah dengar tu tak apa lagi, dia minta dengan Allah Ta'ala, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, balikkan kami semula atas dunia. Tuan, dia minta balik semula atas dunia. Kenapa? Dia tengok indahnya syurga. Dan tuan, dia tengok betapa dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia minta dengan Allah, farji'na, ya Allah, balikkan kami semula, inna muqinun, kerana kami yakin dah hari ini kepada engkau ya Allah. Dan tuan, baru nak yakin di sana. Patutnya yakin tu dekat sini. Dan tuan, buat amalan susah tak? Tak susah. Nabi SAW kata apa? Wa ma amartukum bih, apa yang aku perintah pada kamu, fafa'alu, kamu buat. Buat tu pula qadar dia macam mana? Bimastata'tum, dengan qadar kemampuan kamu. Tanda kita ambil satu lagi contoh. Orang yang sembahyang fardu wajib berdiri. Kok mana wajib berdiri? Jangan buat pasal sembahyang fardu kita main duduk. Jangan. Bahkan sembahyang atas kursi pun ada kaedah dia. Sembahyang atas kursi ada kaedah dia. Dan cerita sembahyang fardu ni kok mana pun dia kena berdiri, wajib berdiri. Satu hari sahabat Nabi yang bernama Imran bin Hasin radhiyallahu anhu wa ardhah, dia ada penyakit buasir. Tuan, menyebabkan dia tak boleh berdiri dengan elok. Tak boleh berdiri, dia sakit dia. Maka dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa usalli? Macam mana aku nak sembahyang ya Rasulullah? Tuan, kata Nabi apa? Qum lis-salah, wahai Imran bin Hasin, berdirilah kamu untuk mendirikan sembahyang fardu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, daripada hadis ni ulama dia terangkan kepada kita, sembahyang fardu kok mana pun dia kena berdiri. Kalau dia boleh bersandak, dia boleh berdiri, tapi dengan cara sandak kena sandak. Dan tuan, kalau dia tak boleh bersandak, dia ada duit, maka dia upah kepada orang untuk orang ni sokong badan dia. Dan tuan, ulama kata dia kena upah orang tersebut, kena upah. Tapi tak usah buat lah tuan-tuan yang upah ni. Pasal apa? Nanti ada orang yang jenis tak sembahyang, jenis apa ni, sokong orang. Dia tak sembahyang pun, dia pergi kat orang-orang yang uzur kan. Pakcik nak sembahyang lah. Ni RM50 pakcik. Saya sokong je. Macam kita pergi Mekah lah. Macam kita pergi Mekah, kena kelentong orang sana. Dia kata, Haji nak cium Hajarul Aswad. nak cium lah Hajarul Aswad lah. Siapa tak mau cium Hajar Aswad? Allah, kita pun yang Hajar Aswad tu kita nak kejar sangat, tapi nak diterima taubat tu tak nak buat lah tu. Ada satu orang jemaah yang kita bawa, tengah malam kita pun sibuk lah bawa orang pi apa ni yang mana tak pernah pi, kita apa pandu dia balik tengah malam. Tengok dia keluar, nak pergi mana ni? Nak pergi masjid lah, Masjid Haram lah. Bagus malam-malam pi. Bukan apa Ustaz, nak cium Hajar Aswad. Nak cium Hajar Aswad lah. Nak cium tu. Tuan, tapi jaranglah jemaah kita ni yang betul-betul di sana tu nak taubat kat sana. Yang Nabi SAW kata,
Kalau nak mati, matilah dekat Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, mati ni haram kita minta. Tapi hanya satu mati yang boleh kita minta, mati kat Madinah. Tapi orang kita minta lah, mati kat Madinah, ya Allah. Mati kalau kami dekat Madinatul Munawwarah dan tanamlah jasad kami dekat Baqi' Al-Gharqad. Tuan-tuan, Baqi' Al-Gharqad ni siapa-siapa mati dan ditanam di situ, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditanam jasadnya di Baqi' Al-Gharqad ni, aku sendiri yang akan jadi ketua mereka nanti pada hari akhirat besok. Rasulullah sebagai pembela orang-orang yang ditanam di Baqi' Al-Gharqad. Tuan-tuan, dia pun doa dengan Allah, ya Allah, teriak ni doa kat Raudhah, Masya Allah, kat dalam mihrab pula tu, ya Allah, matikan aku dekat apa ni, Madinah ni. Teriak ni, jumpa kita, Ustaz, kalau boleh saya nak mati. Dah doa dah Ustaz tadi. Jadi saya minta maaf awal-awal dengan Ustaz no. Kot lah lepas ni doa saya makbul, mati kat sini. InsyaAllah lah kita kata. Tuan-tuan, dia keluar daripada Masjid Nabawi, beli dah jubah 5-6 pasang. Beli jubah 5-6 pasang dah. Ni nak buat apa ni maklum? Ni nak buat ni lah, cucu ada 15 orang. Nampak menekan ada 3 orang lah. Kata nak mati kat Madinah, tapi pergi beli barang nak bawa balik ke Malaysia, tu dia. Tak boleh, tak makbul lah. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, maka Imran bin Husain ni dia kena berdiri kok mana sekalipun. Tapi ulama kata kalau tak boleh berdiri dengan betul, kalau boleh sandak. Ini yang kata beramal mengikut qadar kemampuan. Tuan-tuan, tak boleh sandak, ada duit kita boleh upah kepada orang, upah, tapi jangan buat. Nanti jadi macam kat Mekah, nak cium Hajar Aswad tak? Tuan-tuan, dia minta 100-200 riyal, kita bagi je, orang tu pun ruyuk panggil lah. Hajar Aswad tak ke mana? Jangan kata Hajar Aswad nak dekat dengan Kaabah pun tak boleh. Orang, Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, maka macam tu mudahnya kita beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimastata'tum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi peringatkan, orang yang sebelum kamu ni banyak dimusnahkan oleh Allah kerana apa? Kasratu masailihim. Mereka protes, mereka banyak tanya, wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka itu selalu menyelisihi nabi-nabi mereka, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nanti Allah Taala tanya, wa kaifa takfuruna, macam mana kamu boleh kufur ni, kata Allah. Sedangkan dah dibacakan ayat-ayat Allah, dah pun diberitahu oleh Allah apa larangan dan juga apa yang dihalalkan oleh Allah. Karena sebab itu, dalam taat kepada Allah kita kena sabar, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, sabar dalam taat dengan Allah. Allah Ta'ala kata apa? Tak boleh makan riba, jangan makan riba. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata jangan minum arak, jangan minum. Allah Ta'ala kata benda ni haram, tahan dulu. Tuan-tuan, orang yang tahan daripada benda yang diharamkan oleh Allah, dan juga mereka yang mentaati apa yang dibawa oleh Nabi SAW, tuan-tuan, kehidupan dia akan diberikan dengan kehidupan yang baik. Kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut man amila amalan salihah. Siapa yang melakukan amal salih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kami akan beri kepada dia kehidupan yang baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita nak tenang, cara dia taat dengan Allah. Kita nak rezeki kita masuk tiap-tiap hari, diberikan kemudahan. Caranya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita harap rahmat daripada Allah. Bila kita dapat rahmat, maka pada ketika itu kehidupan kita diberikan dengan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi habis tuan-tuan hadis yang ke-9. InsyaAllah kita akan masuk pula nanti pada hadis yang ke-10. InsyaAllah ta'ala alam.
Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.